kita nak kena bercakap pada anak-anak kita tentang Nabi. Jadi bila sebut tentang Nabi ini, apa yang kita kena tahu? Apa yang kita kena ma'rifat? Apa yang kita kena kenal? Ma'rifatu Nabiyyina Muhammad salawatullah wa salamuhu alaihi. Iaitu kita kena mengenal Nabi kita. Apa yang kita nak kena kenal? Benda yang kita nak kena kenal ini adalah benda yang sangat asas dan mudah. Pertama, kita kena kenal bahawa namanya adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Cukup dekat itu. Nama dia Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib itu adalah gelaran kepada Tok Wan dia, bin Hashim. Hashim itu juga gelaran kepada bapa kepada Tok Wan dia. Maka dia terkenal dengan nama Hashim, Bani Hashim. Hashim ni pula min Quraisy, daripada Quraisy. Dan kita kena tahu bahawa Rasulullah yang kita panggil dengan nama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim ini, daripada Quraisy ini, dia mempunyai, kita kata, silsilah. Wal Arabu min zuriyati Ismail. Arab itu mempunyai silsilah daripada Nabi Ismail. Nabi Ismail itu Ismail bin Ibrahim Al-Khalil. Ismail bin Ibrahim Al-Khalil. Alaihi wa ala nabiyyina afdalus salah wassalam. Kita tahu takat itu sudah cukup. Sudah cukup. Bahawa Nabi kita nama dia Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Dan Hashim itu seorang Quraisy, bermangsa Quraisy. Daripada perkataan Hashim itulah Nabi kita terkenal dengan nama Muhammad daripada Bani Hashim. Dan kita kena tahu Nabi kita Muhammad berbangsa Arab. Wal Arab, dan bangsa Arab Nabi kita itu min zuriyati Ismail bin Ibrahim Al-Khalil. Dia daripada Arab yang dinisbahkan kepada Nabi Ismail. Ismail itu anak kepada Nabi Ibrahim, yang Nabi Ibrahim itu mendapat gelaran Al-Khalil, iaitu orang yang mengasihi Allah dan Allah membalas kasih dia. Subhanallah. Dan Nabi kita Muhammad, ikhwan, diberi oleh Allah Ta'ala umur 63 tahun. Tapi ada riwayat kata 65 tahun. Tapi yang selalu dipakai dalam sirah 63 tahun. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikhwan, daripada 63 tahun itu berjalan umur Nabi sampai umur 40, maka di situlah bermulanya daripada umur Nabi kita 63 tahun itu, minha arba'una qabla nubuwah. 40 tahun itulah bermulanya nubuwah. Sebelum itu bukan siri nubuwah. Dan Allah Ta'ala bawa episod nubuwah ini lebih kurang selama 23 tahun. Dan akhirnya pada umur 63 tahun, baginda wafat pada hari Isnin. Baginda wafat, baginda lahir pada hari Isnin. Baginda wafat pada 12 Rabiul Awal. Baginda lahir pada hari Isnin. Baginda lahir di Mekah, Muhammad bin Abdullah Al-Makki. Tapi jenazah baginda disimpankan di bumi Madinah. Kita mengetahui setakat itu sudah cukup. Sudah cukup. Kita tak tahu yang atas-atas tu pun tidak apa. Ini sesuatu yang mudah kita ingat, nak bagi tahu pada anak-anak kita. Bila kita bagi tahu pada anak kita siapa dia Nabi kita, nama penuh dia Muhammad, nama ayah dia Abdullah, ayah dia Abdullah bin Abdul Muttalib. Perkataan Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib itu nama gelaran. Nama betul dia bukan Abdul Muttalib. Abdul Muttalib bin Hashim. Hashim juga nama gelaran. Nama betul bukan Hashim. Hashim dipanggil Hashim sebab bapa pada Tok
tok Nabi ni bila orang masuk ke Mekah dia suka koyak roti bagi makan. Maka terkenal dengan nama Hashim. Orang siapa itu? Itu Bani Hashim tu, anak keturunan kawan tu, tok depa tu suka koyak roti bagi ke orang. Dia ada nama dia. Dan dia daripada Quraisy, dia berbangsa Arab. Arab itu daripada keturunan Ismail bin Ibrahim Al-Khalil. Dia dilahirkan di Mekah. Dalam umur 63 tahun keseluruhan perjalanan beliau, 40 tahun beliau diangkat, diberi nubuwah dan risalah. Selama 23 tahun episod kenabian dan nubuwah itu berjalan. Dan akhirnya beliau berhijrah ke Madinah dan menetap di Madinah. Dan beliau meninggal, wafat pun di Madinah, dan jasad beliau disimpan di Madinah di dalam bilik isterinya Khadijah, dalam bilik isterinya Aisyah radhiyallahu anha. Kalau kita tahu takat tu, alhamdulillah. Yang lebih penting daripada itu, kita kena tahu bahawa insan yang bernama Muhammad bin Abdullah ini telah dipilih oleh Allah menjadi Rasul, menjadi Nabi. Rasul bermakna utusan. Kalau Rasul sahaja dengan makna begitu tanpa kita sandar pada perkataan apa-apa, Rasul bermakna utusan. Rasulun bermakna utusan. Kalau plural dia jadi Rusul. Rusul, dia panggil Rusul, jamak taksir. Rusul. Utusan ni apa dia? Ini yang penting. Daripada perkataan Rusul, dia membawa risalah. Dia membawa pengutusan. Perutusan. Ada suatu perutusan. Artinya ada suatu mesej yang nak disampaikan. Pada kejadian di Gua Hira itu, ketika Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Quraisy, beliau daripada zuriat Arab, daripada zuriat Ismail bin Ibrahim Al-Khalil, pada umurnya 40, kejadian yang berlaku di Gua Hira itu, Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat beliau sebagai nabi dengan menurunkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu adalah wahyu pertama mengangkat kedudukan dia menjadi seorang nabi. Nabiullah. Nabi diambil daripada perkataan naba, bermakna berita. Nabi bermakna Nabiullah, bermakna orang yang membawa berita dari Allah. Itu perkataan Nabi. Al-Anbiya itu bermakna perkataan plural daripada Nabi, iaitu semua ramai orang yang mendapat berita daripada Allah Jalla wa'ala. Bila turun Iqra, perkataan Iqra itu turun menunjukkan ada benda yang Allah nak Nabi sampaikan kepada hamba-hamba Allah. Maka Allah guna Nabi. Dan ketika Allah mengguna Nabi sebagai pembawa berita ini, Allah yang pilih. Allah yang pilih dia. Tidak ada interview. Allah yang pilih. Penglihatan Allah, ilmu Allah, tapisan Allah. Pasal itu dia dipanggil Muhammad Al-Mustafa. Al-Mustafa bermakna dia dipilih oleh Allah. Kita adalah umat kepada Al-Mustafa. Insan yang dipilih sendiri oleh Allah untuk mendapat berita daripada Allah. Kemudian berita yang Allah sampaikan kepada dia itu, Allah tidak mahu hanya dia yang tahu. Allah mahu dia sebarkan kepada orang. Maka dengan demikian, bermakna Muhammad telah mendapat berita, khabar daripada Allah, berita tentang agama ini, dan Allah nak dia bertindak sebagai penyampai. Bertindak sebagai penyampai, itulah kita kata Rasul. Dia adalah penyampai berita Allah. Kalau berita tu sampai pada dia, dia tak sampai pada orang, itu kita kata dia mendapat nubuwah. Dia mendapat berita dari Allah. Tapi berita itu Allah tak mau dia saya tahu. Allah nak dia sampaikan berita itu. Dia sampaikan berita itu kepada alam ini. Artinya dia membawa sesuatu mesej daripada Allah dengan pemilihan Allah. Bukan dengan kehendak Muhammad. Allah yang pilih dia. Allah membekalkan dia dengan sifat maksum. Ayat kedua daripada surah Inna Fatahna Laka Fatahan Mubina, Allah telah jelaskan.
Allah telah memberi sifat maksum kepada dia. Maksum dengan dua makna. Satu, maksum bermakna Allah jaga dia tak terlibat dengan dosa. Allah ampun dosa dia sebelum dan akan datang. Dan yang kedua, maksum bermakna ismah. Allah memelihara diri dia dan akhlak dia daripada cemar. Kesemua itu Allah buat pada dia. Untuk apa, ikhwan? Untuk menjaga nubuwah dari salah daripada Allah. Artinya pada bahagian pertama ini, kalau dapat kita faham, dengan turunnya ayat ya ayyuhal muddathir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim berbangsa Arab Al-Makki ini, dia daripada Nabi turun Iqra, sekarang dia telah naik martabat menjadi Rasul. Sebab Allah menyatakan kum fa'anzir. Apa yang disampaikan kepada dia, dia tak boleh simpan. Dia kena keluar memberi inzar pada manusia, memberi teguran pada manusia, memberi penjelasan pada manusia, memberi warning. Dia start dengan bagi warning. Bagi warning pada manusia setelah diangkat Nabi Isa AS, hampir 500 ke 600 tahun manusia hidup dengan hawa nafsu. Bagi warning bahawa manusia tidak boleh menyembah selain daripada Allah. Ini adalah, kita kata apa dia, motif daripada kenapa Allah mengangkat Muhammad menjadi Nabi dan Rasul. Untuk menyampaikan perkara yang cukup hakikat ini. Perkara yang cukup besar ini, ikhwan. Maka Allah nak daripada ini, Allah katakan kepada dia, kum fa'anzir. Allah kata, bangkit Muhammad, bangun, berilah anzir, inzar. Wa rabbaka fakabbir. Allah kata, dan Tuhan kamu itu kamu agungkanlah, besarkanlah Tuhan kamu. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaian kamu bersihkanlah. Yakni Allah minta Nabi Muhammad ini, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim huwa Rasulullah ini, Allah nak wa thiyabaka fatahhir. Allah nak dia membersihkan diri dia, pakaian dia, kehidupan dia daripada semua benda-benda yang tak masuk di dalam taharah, di dalam benda suci. Allah nak dia dalam keadaan bersih, suci. Dirinya, hatinya, fikirannya, jiwanya, sampai kepada pakaian dia. Allah nak dia dalam keadaan suci. Allah kata, warujza fahjur. Warujza fahjur. Maka Allah kata, jauhilah segala benda-benda yang bersifat dosa. Dan dosa yang paling besar pada masa itu, ikhwan, kebetulan dosa yang paling besar pada masa itu adalah mereka menyembah selain daripada Allah. Warujza fahjur. Tinggalkanlah segala larangan-larangan Allah. Wala tamnun tastakthir. Allah beri peringatan kepada Nabi kita, wali rabbika fasbir. Tentang apa yang Allah beri pada Nabi ini, Allah minta dia bersabar. Artinya, ketika umur Nabi kita 40 tahun, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim min zuriyati Ismail bin Ibrahim Al-Khalil ini, ketika umur dia 40 tahun, mencapai 40 tahun, turunnya surah Iqra, Bismi Rabbikal Ladzi Khalaq. Dan kemudian berikutnya turun ya ayyuhal muddathir, maka sempurnalah nubuwah dan risalah. Artinya dalam peristiwa yang jadi dalam keadaan sekelip mata ini, Allah nak mengubah alam ini. Allah nak lantik seorang Rasul dengan pilihan Allah. Alam sebesar-besar macam ni, alam seluas-luas macam ni daripada benua Arab itu, ikhwan, pada hari Allah turunkan wahyu ni, Allah lantik Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Allah, pada hari Allah lantik dia, Tuhan telah merancang agama ini, gelombangnya akan sampai ke mana. Sampai hari ini 1400 tahun gelombang agama, risalah, nubuah yang diturunkan kepada Muhammad masih kita amal dan akan sampai kiamat.
Setelah diangkat Nabi Isa, Tuhan dah tak mau ada pemimpin dah dalam dunia. Melainkan Tuhan mau pemimpin dia seorang aja. Iaitu Nabi dia, Nabi akhir zaman dia, dan Rasul akhir zaman. Dan Rasul dan Nabi akhir zaman itu bernama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, daripada Quraisy, daripada zuriat Ismail bin Ibrahim Al-Khalil. Artinya ikhwan, Tuhan tak mau 10 orang bercakap, 100 orang bercakap, 1000 orang bercakap. Tuhan nak seorang aja bercakap, Al-Mustafa, Muhammad Al-Mustafa, Muhammad Al-Khalil. Seorang aja bercakap. Dan Allah bercakap dengan dia seorang aja. Allah letak kepada dia keseluruh muatan apa yang Tuhan nak. Allah turunkan kepada dia semua kalam Allah. Ya, akhirnya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim Al-Quraisy ini, dia menjadi masdar ummah. Apa makna masdar? Dia menjadi tempat rujukan ummah, tempat ambilan ummah. Maka Allah meletakkan satu garis panduan pada surah Al-Hasyr. Allah kata, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَى عَنْهُ فَانْتَهُ. Apa yang Rasul itu beri pada kamu, itu yang kamu ambil. Apa yang dia larang, itu yang kamu jauhi. Subhanallah, ikhwan. Pedoman ayat ini begitu dahsyat. Cuba kita tengok kepada bahasa dia. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ. Perkataan dia ata. Ata ni fi'il madhi. وَمَا آتَى. Apa yang telah datang. Sedangkan kita ni, ikhwan, tak tahu apa lagi. Tapi agama ni Tuhan sifat, dia telah datang. Dia bukan akan datang. Telah datang. Bila kata agama ni telah ada, Allah guna fi'il yang dah jadi. Macam awal daripada surah An-Nahli, Allah bercakap pasal kiamat, Allah guna fi'il madhi. Allah kata ata amrullah, telah datang urusan Allah. Dia guna fi'il madhi. Tak, kiamat tak main lagi. Untuk menyatakan manusia tak payah fikir pasal kiamat. Kerana kiamat akan datang, dan setiap benda yang akan datang sifat dia dekat. Maka Allah guna fi'il madhi. Allah kata telah datang kepada kamu kiamat. Telah datang kepada kamu Rasul. Wahai masa Rasulullah diutuskan, kita tak ada lagi. Tapi Allah kata agama telah ada. Risalah telah ada. Nubuwah telah ada. Utusan aku telah ada. Ikhwan, ini jangan main-main, ikhwan. Dalam ilmu tasawur, dia guna perkataan apa? Dia guna perkataan ini adalah durusul muhimmah. Ini adalah pelajaran yang cukup penting untuk kita tahu kenapa Allah menggunakan ayat begini untuk bagi tahu benda dah ada. Saya jemput Pak Da, semua main makan kenduri rumah saya. Pak Da kata, nak masak apa? Saya kata, makanan dah ada. Maksudnya apa? Pergi makanlah. Dah ada. Masa perjalanan duk fikir jumpa orang jual ikan tepi jalan nak beli ikan. Makanan dah ada. Memang dah ada, tapi kami tak tengok lagi. Tak tengok lagi lah. Kita tak pergi lagi ke dia. Tapi dia ada tak? Dia dah ada. Agama dah ada. Kenapa kita nak cari bahan agama? Tak perlu. Agama dah ada. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ. Apa yang telah dibawa oleh Rasul pada kamu, telah dibawa. Dan ayat ni turun kepada Nabi dalam proses agama belum sempurna lagi, sikit demi sikit. Tapi Allah guna perkataan, apa yang telah dibawa oleh Rasul pada kamu. Allah kata, فَخُذُوهُ. Yang itulah yang kamu kena ambil. فَخُذُوهُ. Kamu semua kena ambil. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ. Apa yang Muhammad larang kamu daripadanya, kamu kena jauhi. Ada suatu mesej yang besar, ikhwan. Daripada hal kita mengenal Nabi ini, Tuhan melantik seorang utusan dia bernama Muhammad, dan Tuhan tak benar siapa bercakap pasal dia. Pasal diri dia, sifat dia, nama dia, hukum hakam dia, agama dia, sifat agama dia, melainkan
Semua itu datang daripada satu orang. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim Al-Qurashi Al-Makki Al-Arabi min zuriyati Ismail bin Ibrahim Al-Khalil. Takat itu dulu kita belajar, ikhwan. Apakah satu gambaran kita boleh dapat? Takat itu dulu. Nanti kita nak berkongsi dengan anak-anak kita. Mesej yang penting. Seluruh ummah, agama ni akan tersebar sampai hari kiamat. Takat ni saja 1400 tahun. Berapa bilion dah orang jadi orang Islam. Berapa bilion umat manusia dalam dunia ini. Kesemuanya muat di dalam agama yang besar ini. Dan pemimpin kita kekal seorang. Muhammad bin Abdullah. Kerana huwa Rasulullah. Jadi apa saja kita nak bercakap pasal agama, kita kena ingat ayat. Ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah. Awal daripada surah apa ini? Surah Hujurat kot. Hujurat kot. Cuba boleh semak balik. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul. Kenapa, ikhwan? Kenapa kita tak boleh mendahului Allah dan Rasul? Artinya nak bercakap, nak berbuat, nak memerintah, nak melarang. Apa saja benda yang kita nak idafah kepada ad-dinul Islam, jangan kata Allah. Kerana Allah telah menghantar seorang Rasul pada kamu. Dan bila Allah hantar, pada ayat berikutnya Tuhan kata, Ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang yang beriman, jangan kamu angkat suara kamu di atas suara Nabi. Subhanallah, ikhwan. Apa ini, ikhwan? Ini peradaban kita mengenal agama dan mengenal utusan Allah. Kita nak kenal agama dan kita nak kenal utusan Allah Jalla wa'ala. Subhanallah, ikhwan. Subhanallah. Bila kita tak kenal agama ini daripada jalan yang betul, ikhwan, kerana itu kita selalu nak campur tangan. Kita tak sedar tindakan kita campur tangan, kita bercakap sesuatu yang tak ada asal dalam agama, sebenarnya kita meletakkan diri kita di mana? Lepas diangkat Nabi Isa, alam tidak ada Nabi. Sepi. Siapa berani cakap pasal agama? Orang bercakap pasal agama berdasarkan saki-baki pengetahuan mereka tentang agama-agama dulu. Berdasarkan agama Injil sikit, agama Taurat sikit. Sikit-sikit tu, Tuhan biar saya tak ada Nabi dunia ni. Dengan hikmah Tuhan sendiri, fatrah itu berlaku. Tapi kemudiannya Allah hantar Rasul. Di tengah-tengah bumi Makkatul Mukarramah itu, lahir Nabi. 40 tahun turun nubuah, wahyu pertama. Kemudian turun Al-Mudaththir, Muhammad diangkat menjadi Rasul. Dakwah berlaku. Kenapa ini? Allah tak benarkan sesiapa pun bercakap sesuatu tentang agama dia. Melainkan kena dapat daripada diri Tuhan sendiri. Lepas itu Quran dipanggil kalam Allah, perkataan Allah. Kalam daripada diri Allah yang keluar dan diturunkan ke bumi. Dan diturunkan bukan sebarang orang yang dipilih. Yang kata Abdullah bin Mas'ud, lubuk hati Muhammad bersih sangat-sangat sehingga wahyu turun pada dia. Sehingga Allah jaga Nabi macam mana? Nabi kata, mata aku saja yang pejam, tapi hati aku tak pernah lena, tak pernah pejam. Kerana Allah sentiasa berurusan dengan aku. Subhanallah, ikhwan. Apabila kita pandai-pandai campur hal agama, yang tak ada kita cakap, yang Tuhan tak turun kita cakap, kita seolah-olah meletakkan diri kita sebagai orang yang kedua selepas daripada Muhammad. Subhanallah, ikhwan. Jangan demikian. Jangan demikian. Kita selalu kena menjadi umat kepada Muhammad. Pasal itu syahadah kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita menyembah Allah, tapi kita mengaku Muhammad adalah utusan Allah. Sekarang ni, ikhwan, poin kitanya ialah kita tak dapat menghayati apakah makna Muhammad itu Rasulullah. Ini problem kita.
Kita panggil Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, Nabi Muhammad. Ya Nabi Muhammad. Kalau kita tahu kedudukan dia sebagai Nabi, saya fikir ikhwan, pergerakan kita tak akan bergerak. Tak akan berani kita nak buat sesuatu. Apabila kita tahu, huwa Rasulullah. Huwa Rasulullah. Tak berani kita. Kita nak cross jalan pun kita tengok polis pun dah tak berani. Kita nak buat apa dalam kereta, tiba-tiba tengok depan tu ada JPJ, pun dah kita tak berani. Bagaimana kita berani buat sesuatu dalam agama, di depan kita ada Rasulullah, utusan Allah. Tengok 5-6 orang pakai uniform tulis JPJ. Dia wakil siapa tu? Dia wakil Jabatan Pengangkutan Jalan. Betul? Kita kata, aku peduli apa agak hang? Undang-undang tangan dia. Kalau jalan tu ada line 2 kan, double line kan. Dia tahu nak menafsirkan double line tu apa, dia tahu. Hak line putih-putih, line putih tengah dengan line putih tepi. Ada line putih double, ada line putih tak double. Dia tahu tafsir line tu. Kita pergi belajar dengan dia baru kita dapat lesen. Bila kita pegang lesen kereta, kita potong. Bila JPJ duduk depan, automatik kita slow. Kita tak akan berani lawan undang-undang dengan dia. Undang-undang dalam kepala dia. Dalam kocek dia. Kalau kita tahu begitulah keadaan JPJ, polis, PDRM, kita tengok hakim ataupun lawyer. Han nak cakap apa dengan lawyer? Undang-undang dalam kepala dia. Bagaimana kita nampak Muhammad? Kita tak nampak itu. Bila sebut nama sunnah Rasulullah, kita redah. Berani ke orang potong double line depan JPJ? JPJ tahan dia. Apa kesalahan saya tuan? Kesalahan awak potong double line. Tuan bawa kepada section mana yang menyatakan salah? Nak mampu. Dia bawa sekali lagi, confirm kita salah dalam mahkamah. Kita boleh cakap pandai, tuan bawa section. Dia dedah sekali lagi dalam mahkamah. Dengan kamera semua ada, confirm kita salah. Dan hakim tak dapat tidak akan bertindak pada kita. Bila disebut nama Rasulullah, mana ada orang yang kenal agama, yang kenal makna nubuah, yang kenal makna risalah, yang kenal makna Islam, yang kenal Tuhan yang mengangkat Muhammad sebagai imam bagi seluruh manusia, berani potong Muhammad? Tak ada, ikhwan. Confirm kita salah dalam mahkamah Rabbul Alamin. Confirm. Dan confirm Allah akan mengambil tindakan pada kita dalam mahkamah dia. Kerana Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim min Quraisy, dia adalah Rasulullah, utusan Allah. Pasal itu ikhwan, wahyu turun pada Nabi. Wahyu turun pada siapa? Pada Muhammad bin Abdullah. Dulu ada orang, dia ada di apa? Kawan hantar kepada saya itu, ada orang komplain saya. Dia kata, kenapa dia tak panggil ustaz, dia panggil mamak ni? Mamak ni dia kata, aku nak tampak mulut dia sekali. Dia suka kata Muhammad. Dia kata, saya kata Muhammad. Tak ikhwan, kerana bila kita sebut Muhammad bin Abdullah, baru kita mengerti kedudukan dia. Sekarang ni, antum tengok, kita duk kata Nabi Muhammad, Rasulullah, apa yang kita faham? Kita tak faham apa pun. Kita kata maulud Nabi, apa kita faham? Tapi bila kita pecahkan kalimah tu, Muhammad, anak kepada Abdullah, anak kepada Abdul Muttalib, anak kepada Hashim, daripada Bani keturunan Quraisy, daripada Arab zuriat Ismail bin Ibrahim Al-Khalil, kedudukan dia itu, martabat dia itu, jawatan dia itu sebagai Rasulullah, baru kita akan rasa gah. Baru kita akan nampak betapa besarnya insan yang bernama Muhammad bin Abdullah, huwa Rasulullah. Kita tak boleh langgak. Sekarang ni siapa Rasulullah kita? Rasulullah itu nama jawatan. Siapa dia Rasulullah? Muhammad bin Abdullah. Kenapa kita panggil Muhammad bin Abdullah huwa Rasulullah tu nak pergi jadi biadab pula? Itulah masalah kita, ikhwan. Kita tak kenal bicara.
Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim min Quraisy min Arab. Arab itu min zuriyati Ismail bin Ibrahim al-Khalil. Huwa Rasul. Baru huwa Rasulullah. Kerana itu ikhwan, bila Allah hantar Rasulullah kepada kita, siapa dia? Muhammad bin Abdullah. Muhammad bin Abdullah. Allah nak Muhammad bin Abdullah sebagai Rasulullah ini pimpin kita bertemu Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dipimpin kita. Pasal itu bila kita balik pada kalimah syahadah itu menjadi wiqayah. Dia pelindung kita, dia pagar kita, step kita. Takat mana kita nak hidup, takat mana kita boleh break, kita tengok pada Muhammad. Takarub diri kita kepada Allah, kena ambil Muhammad, lihat Muhammad. Bila Allah turunkan wahyu kepada Muhammad bin Abdullah, cuba tengok wahyu. Apa makna wahyu? Kalau saya pakai perkataan Melayu ni, wahyu dia adalah suatu momen. Melayu panggil apa? Dia suatu momen, suatu suasana. Sesuatu daripada Tuhan turun kepada Muhammad bin Abdullah. Kerana dia telah diangkat oleh Allah menjadi Rasul Allah, Nabi Allah. Suasana itu, kadang-kadang suasana itu berlaku. Macam kita kata demam, saya demam, sejuk ketak badan. Ketak badan itu adalah suatu momen daripada isi dalam badan tu. Isi dalam badan apa? Kadang panas, tapi panas ke arah sejuk. Sejuk dalam. Kadang-kadang sejuk luar, panas dalam. Kadang-kadang panas di luar. Keadaan kita ketak-ketak, keadaan kita sejuk, itu dipanggil momen. Momen orang demam. Wahyu adalah suatu momen, suatu keadaan, iaitu kejadian di mana malaikat daripada langit turun kepada Nabi membawa sesuatu. Maka setiap kali wahyu turun, momen itu terjadi, dia mesti ada isi wahyu. Isi wahyu itu apa dia? Isi wahyu itu nak habaq ini kena buat, ini tak boleh buat. Itu isi wahyu. Yang isi wahyu itu orang tak panggil wahyu. Wahyu itu momen isi dia nak diturunkan. Wahyu itu isi dia dipanggil muha. Muha. Muha bermakna isi. Sebab wahyu turun nak bawa muha. Muha ni apa dia? Muha ni kalau dalam bahasa diterjemah dengan makna i'lamus syariah. Pengiklanan syariat, muatan syariat. Maka wahyu itu adalah proses nak menurunkan muha, inti syariat. Inti syariat itu apa dia? Kalamullah. Yang ada dalamnya larangan, ada dalamnya suruhan buat itu, larang buat itu. Yang itulah dipanggil syariat Islam. Maka syariat Islam dipanggil muha. Kalau wahyu kita selalu katakan Rasul dapat wahyu. Dalam surah An-Najmi dikatakan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Wahyun yuha. Nabi kata, aku tak bercakap dengan hawa nafsu, melainkan setiap benda yang aku cakap ni ada momen wahyu turun pada aku. Ada momen malaikat akan turun pada aku membawa isi wahyu, muha, pengiklanan syariat. Ikhwan, orang yang nak dapat pengiklanan syariat ini adalah orang yang cukup besar dan istimewa. Dia mendapat kepercayaan Tuhan. Allah percaya dengan kejujuran hati dia, lisan dia, fikiran dia. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim telah mendapat kepercayaan daripada Rabbul Alamin untuk membawa, untuk menanggung bebanan wahyu ini. Proses wahyu itu turun berat. Disebut dengan inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Kami turunkan kepada engkau Muhammad qawlan thaqila, perkataan yang berat.
Masa wahyu tu turun penuh dengan muha, isi dia berat. Berat sangat-sangat. Kadang-kadang suasana sejuk Nabi berpeluh. Kerana nak turun satu-satu kalam Allah Ta'ala. Ikhwan, apabila kita faham ini dahulu sebelum kita faham benda lain, kita akan nampak step dia. Di mana jalan agama ini. Bahawa semua orang boleh bercakap tentang agama. Akhirnya, semua orang bercakap pasal agama itu penapih dia, Muhammad bin Abdullah. Kalau cucuk dengan perkataan Muhammad bin Abdullah, cucuk dengan wahyu yang turun pada Muhammad bin Abdullah, barulah kita boleh ambil. Kalau tak cucuk, ikhwan, tak secucuk, kita tak boleh ambil. Kenapa, ikhwan? Kerana Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim huwa Rasulullah. Dan kita duk terang sekarang ni apa makna Rasulullah, apa makna Nabiullah, apa makna wahyu, apa makna isi wahyu. Pasal itu dalam Quran Allah kata apa? Kami wahyukan kepada lebah. Tengok. Kami wahyukan kepada lebah. Perkataan wahyu tu bermakna, wahyu pada lebah tu bermakna ada suatu momen Allah memberi action pada lebah. Sebab wahyu yang turun pada lebah tu, dia tidak ada muatan muha. Kalau ada muatan muha, lebah akan jadi Nabi. Jadi boleh ke lebah jadi Nabi? Tak boleh. Maka wahyu di situ, dia balik kepada momen. Di mana momen dia apa? Lebah tengah terbang, di mana Allah ilham pada dia ke satu arah naik ke bukit. Dia terbang dalam keadaan tak ada arah. Dia nak bawa madu. Maka berlaku satu momen. Momen itu Allah buat turun kepada dia ilham. Masuk dalam kepala dia supaya dia nak naik bukit tinggi, naik ke pokok tinggi. Maka Allah guna perkataan kami wahyukan kepada lebah. Bermakna momen, ada suatu momen berlaku. Tetapi wahyu yang turun pada Nabi ialah ada muatan dia muha. Yang turun kepada lebah tu tak ada, hanya ilham. Jadi jangan diterjemahkan secara literal, nanti lebah jadi Nabi. Orang kata kita kena makan madu lebah pasal apa? Pasal lebah dapat wahyu. Jangan duk merepek. Lebah bukan dapat wahyu dengan makna muha, muatan syariat. Lebah dapat wahyu dengan makna ilham. Allah ilhamkan pada lebah naik ke sana. Tak, kalau jenuh kita nak jadi umat lebah. Lebah dapat, lepas tu Maryam kami ni kan, lepas tu kepada semut kan. Itu maksud dia ilham demi ilham. Maka pasal tu ikhwan, Allah lantik Rasulullah ini, Muhammad bin Abdullah menjadi Rasul ini. Dan Allah suruh kita ikut dia. Dan satu perkara kita kena tahu ikhwan pada menyatakan bahawa kita tak ada pilihan untuk beragama. Tak ada pilihan, melainkan kita kena ikut utusan Allah. Tak, kalau Allah tak terima, kenapa lahir perkataan man ahdatha fi amrina hadha? Kan? Ataupun man amila amalan laysa alaina. Siapa yang mereka satu benda, ataupun siapa beramal dengan satu benda yang tak ada kena mengena dengan kami, Nabi kata. Ditolak. Kenapa ditolak? Sebab dia Rasulullah. Ini kena repair ni ikhwan. Ini kena betul. Tak tahulah bahasa saya repair ke apa. Tapi ini kena betulkan sebab kalau ini tak dibetulkan, lencongan pemikiran itu akan berlaku. Dan banyak orang akan kata, tak apalah dia Rasulullah, dia boleh, kita tak boleh. Ini semua menunjukkan orang tu tak faham makna wahyu, makna Rasulullah, Nabiullah. Makna ikutan dia tak faham. Allah kata jangan mendahului Allah dan Rasul. Jangan angkat suara. Allah tak bagi. Kenapa Allah tak bagi? Kenapa Allah suruh beri ketaatannya mutlak kepada Allah dan Rasul? Sebab dia Rasulullah. Yang kata dia amanah, dia jujur, lisan dia, hati dia semua jujur. Dia tak khianat. Dia sampai semua daripada Allah. Allah yang kata. Dinul khalis. Pembawa agama yang murni ada pada Muhammad. Dan dia kata, alaikum bisunnati. Kamu kena pegang cara hidup aku. Perkataan aku, perbuatan aku, semuanya ada momen daripada Tuhan yang bermuatankan isi syariat. Dan
Allah guna fi'il apa? Fi'il madhi tadi. Apa yang telah datang kepada Rasul, kamu kena ikut. Ambil. Dan macam mana kita nak lencong ni, ikhwan? Jadi, kenapa Allah kata, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah? Tali temali dia di sini. Di sini. Apa kita kata? Antara hilir dengan apa? Hilir dengan apa? Tebing dengan hilir. Hilir kan? Hilir dengan apa? Arus. Arus dengan hilir. Di sini tempat dia. Di sini punca dia. Wama arsalnaka illa rahmatan lil. Kami tak utuskan engkau Muhammad melainkan rahmat. Kenapa rahmat? Kerana Muhammad diturunkan kepadanya kalam Allah. Kalam Allah itu adalah Dzur Rahmah. Allah itu adalah Ar-Rahman, pemilik rahmat kasih sayang. Dan kalam Allah turun pada Muhammad. Hanya dia saja boleh bercakap. Kenapa tak boleh berbohong pada Muhammad? Berbohong pada Muhammad. Muhammad tak kata, kita kata Muhammad kata, kenapa ada tempat dalam neraka? Kerana berbohong pada Muhammad, kau berbohong tentang Tuhan. Dia Rasulullah. Dia Nabi Allah. Nanti Tuhan akan hisap kita di hari akhirat. Kalau kita cakap sesuatu yang buruk, yang tak betul tentang Nabi dia. Kita bercakap tak betul tentang Tuhan. Karena itu, ikhwan, sebelum kita kenal sunnah, nak belajar sunnah, kena belajar ni dulu. Kenal ni dulu, baru kita tahu betapa pentingnya sunnah dan tingginya nilai sunnah. Kenapa sunnah harus dipegang? Kerana Muhammad itu adalah Rasulullah. Seorang imam yang bernama Imam Abul Aliyah. Imam Abul Aliyah. Kalau kita baca tafsir Ibnu Katsir, kita baca Qurtubi, kita akan jumpa nama ni. Imam Abul Aliyah. Ada satu perkataan dia yang menarik, saya nakalkan. Kata Imam Abul Aliyah, dia kata ta'allamul islami. Dia kata belajar Islam dengan jalan dia. Belajar Islam ikut jalan dia. Fa idza ta'allamtumuhu fala targhabu anhu. Apabila kamu belajar Islam, pastikan, tengok. Belajar Islam, pastikan dalam diri kita tak sampai pada peringkat kita benci dengan Islam. Bila kita belajar Islam, kita tak boleh nampak Islam ni punya gambaran, punya rangka, tak nampak. Salah. Ataupun kita belajar sampai kita rasa beban, susah, pun salah. Kita belajar Islam. Alaikum bisiratil mustaqim fa innahu al-Islam. Kamu kena sentiasa duduk atas jalan yang lurus. Kerana jalan yang lurus itu adalah Islam. Kata dia, janganlah, dia kata, wala tanharifu anis sirati yaminan wala shimalan. Janganlah kamu terpedaya, tergelincir, kamu dibawa ke jalan yang kanan atau jalan yang kiri, kamu meninggalkan jalan yang lurus ini. Wa alaikum bisunnati nabiyyikum. Dan ke atas kamu mesti ada di atas jalan Nabi kamu. Kita tengok perkataan ulama dulu. Bila dia sebut sunnah, Nabi kamu. Sebut sunnah, Rasul kamu. Subhanallah. Untuk perkenal bahawa sunnah itu bukan benda kecil. Sunnah itu sunnah Rasulullah. Nabiullah. Dia tak akan jadi sunnah kalau tidak ada endorsement daripada Allah kepada Rasul. Dia kata, Iyyakum wahazihil ahwa. Hati-hatilah kamu dengan jalan hawa nafsu. Ibn Qayyim kata apa? Dia kata al-amru amrain la thalithuhuma. Dalam kitab dia A'lamul Muwaqqi'in. Dia kata urusan ada dua, tak ada tiga. Sama ada urusan ittiba'ul huda atau ittiba'ul hawa. Sama ada mengikut petunjuk Muhammad atau meninggal petunjuk Muhammad ikut diri sendiri. Ikut petunjuk Muhammad atas hidayah, ikut diri sendiri atas kesesatan. Urusan cuma ada dua, tak ada yang tiga. Subhanallah.
Jadi pelajarannya sampai pada kita ni tentang kita kenal Nabi ni ikhwan. Alhamdulillah kita ada buku yang besar ditulis oleh Imam Abu Isa At-Tirmizi yang bernama Syama'il Muhammadiyah tentang potret Rasulullah daripada rambut sampai tapak kaki. Alhamdulillah. Tapi kalau buku tu dibaca, ini kita tak ada. Buku tu tidak boleh membawa sesuatu baik pada kita. Akhirnya yang kita puja apa dia? Rambut. Kita kata syal ni macam selendang, rida, serban, jubah, janggut. Tetapi kemuliaan seorang Rasul kita akan hilang. Akan hilang. Yang kita tak akan tahu apa beza wahyu dengan muha. Kita tak akan tahu beza apa makna Nabi, apa makna Rasul. Nabiullah, Rasulullah. Muhammad ditaati bukan kerana selendangnya. Muhammad diikuti bukan kerana bajunya. Muhammad mesti diikuti, dipegang jalannya. Bukan kerana, kita kata apa? Aksesori ni. Muhammad tidak boleh ditinggalkan kerana huwa Rasulullah. Rasulullah itu pangkatnya ikhwan. Jawatannya. Tingkatan, martabat, harakat, makamnya di sisi Allah. Bukanlah sesiapa yang tak pakai serban, Muhammad pakai serban, dia salah dah. Tetapi sesiapa tidak bersunnah dengan sunnah Muhammad, dia salah ikhwan. Pasal tu perkataan imam yang terkenal, Sa'id bin Musayyab itu betul. Dia tegur hamba Allah tu pergi semayang. Waktu pagi kan, dengan semayang apa? Main subuh kan. Banyak lepas subuh duduk semayang. Dia tu kata takkan semayang pun Tuhan marah. Takkan semayang pun masuk neraka. Jawapan imam besar ini betul. Tuhan tak pernah masukkan orang ke dalam neraka kerana sembahyang. Tapi kerana engkau khilaf dengan Nabi engkau. Ya. Khilaf dengan Muhammad ini satu masalah besar, ikhwan. Pasal itu kita tak akan dapat tahu kedudukan sunnah tu macam mana kalau yang ni tak lepas. Kita kena tengok kenapa Allah letak Muhammad Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa Allah letak kedudukan Muhammad Rasulullah? Tengok ikhwan dalam siri pendidikan yang kita dah belajar ni ikhwan, dalam tarbiyatul aulad ini, penulis menyebut kepada kita ikhwan, bila kita tahu kedudukan Rasulullah, dia adalah Rasulullah, dia adalah utusan Allah Ta'ala pada kita. Penulis menyebut pada kita apa ikhwan? Tengok. Penulis kata, dia kata, wa ma'na syahadah anna Muhammad Rasulullah. Makna intipati kepada makna syahadah kita. Tadi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Bila kita tahu apa makna Rasulullah, kalimah Rasul diidafahkan, disandarkan kepada Allah untuk menunjukkan pentakziman, kebesaran, pengagungan, ketinggian yang besar. Nabiullah, dia adalah Nabi, pembawa berita daripada Allah. Berita tentang ibadat kita, hal hidup kita, mati kita. Semuanya atas bicara Muhammad. Bila kita tahu makna Muhammad Rasulullah ini, apa penulis kata? Dia kata, pertama kena tahu. Ta'atahu fima amara. Kau kena taat pada dia apa yang dia perintahkan. Kenapa? Rasulullah. Ikhwan, jawapan apa lagi kita nak bagi tahu pada orang bila kita baca hadis Bukhari, hadis yang begitu masyhur, begitu singkat dan pintas untuk kita hafal. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Kan? Kenapa kita kena semayang macam Nabi? Jawapannya ialah kerana huwa Rasulullah. Apa lagi ada jawapan, ikhwan? Kenapa kena puasa macam Nabi, haji macam Nabi, zikir macam Nabi? Kerana huwa Rasulullah. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim huwa Rasulullah. Kerana dia Rasulullah, ta'atahu fima amara. Kena taat apa yang dia perintah. Dua, penulis kata, tasdiquhu
tasdiquhu fima akhbara. Kena percaya dan membenarkan semua cerita dia. Akhbarah, apa yang dia sampai pada kita, dia beritakan pada kita, semua percaya. Kenapa tak percaya? Huwa Rasulullah. Kalau tak percaya pada Rasulullah, secara logikanya ialah kita bermasalah dengan berita Tuhan. Sebab dia Rasulullah. Yang dia cerita itu semua apa yang Tuhan bagi tahu pada dia. Yang ketiga, wajtinabu ma naha anhu wa zajar. Menjauhi apa yang dilarang. Dan yang keempat, wa alla ya'budallah illa bima syara'a. Dan tidak beribadat pada Allah melainkan apa yang disyariatnya sahaja. Ikhwan, perhatikan kepada 4 perkara ini dan cuba amati baik-baik dan kaitkan dengan makam beliau sebagai Rasulullah. Siapakah berani melawan seorang Rasulullah, utusan Allah? Siapa berani, ikhwan? Siapa berani kata ya pada benda yang Rasulullah kata dah? Siapa yang berani kata boleh padahal Rasulullah kata tak boleh? Dia itu Rasul Allah. Allah yang mana? Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard, yang menjadikan langit dan bumi. Semua ni kita menumpang Tuhan. Kenapa dia bercakap? Kita kena dengar. Kita kena percaya. Dia larang, kita kena jauhi. Nak beribadat, tak boleh bikin sendiri. Melainkan kena ambil daripada yang diajak saja. Kenapa? Kerana huwa Rasulullah. Kenapa kena semayang macam Nabi? Huwa Rasulullah. Fa innahu huwa Rasulullah. Sesungguhnya Muhammad bin Abdullah huwa Rasulullah. Kenapa Allah marah dengan bangsa-bangsa Quraisy yang mereka tak ikut Rasulullah? Kerana huwa Rasulullah. Bila dia berbaling batu ke Nabi, dia kata, tabballaka ya Muhammad, alihadha jama'tana. Pak menakan dia. Tabballaka ya Muhammad. Tabballaka ya Muhammad. Celaka engkau Muhammad. Alihadha jama'tana. Kerana ni kau himpun kami, nak beritahu kau Rasulullah, nak beritahu berita akhirat, sembahan kami tak betul, ada penghisapan dalam kubur. Datang seorang, pergi korek kubur lama-lama di kawasan di Makla sana. Korek jauh jalan. Korek. Bawa segala tulang-tulang yang reput dengan berani letak depan Nabi. Dia kata, Muhammad, segala tulang belulang yang hancur-hancur ni, inikah yang kau kata Tuhan kau akan bangkitkan balik? Tabballaka ya Muhammad. Celaka kau Muhammad. Alihaza jama'tana. Cerita macam ni kah nak bawa pada kami? Allah menjawab dengan 2 suasana yang berbeza. Allah kata, tabbat yada abi lahabin wa tabb. Dia kata sekali, Allah bagi 3 kata. Kerana yang dia kata itu Rasulullah. Kalau dia kata pada hari Allah belum lantik Muhammad bin Abdullah jadi Nabi, Allah tak jawab. Sebab itu urusan Muhammad dengan mereka. Tapi hari dia kata tu, setelah Allah lantik Muhammad jadi Nabi, Allah bela. Allah bela Rasul dia, Nabi dia. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Tabbat yada 1, abi lahabin wa tabb 2, jumlah khabariyah ayat 3. Allah kata sebenar-benar celaka adalah Abi Lahab. Sememangnya dia celaka dan dia pasti akan celaka. Subhanallah. Kenapa? Kerana huwa Rasulullah. Tak boleh cakap lebih kurang pada Rasulullah. Tak boleh tentang ajaran Rasulullah. Bila Rasulullah dah ajak salat lagu ni, kita tak boleh bikin cara lain, ikhwan. Pasal itu dalam ilmu ni dikatakan hujah, dalil penting. Kita tidak boleh bawa dalil bercanggah dengan Rasulullah. Kita akan susah, ikhwan. Kerana agama ini dibina di atas 2 kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muatan dia, Muhammad itu Rasulullah. Muhammad itu Rasulullah, utusan Allah. Dia ditaati, dia dibenarkan,
dijauhi larangannya, dan tidak boleh kita pandai-pandai beribadat pada Allah melainkan dengan benda yang dia syariatkan sahaja. Allah jawab dalam surah Yasin. Allah kata, wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah. Qala man yuhyi al-'izam wa hiya ramim. Allah kata pada orang ni yang letak tulang-tulang orang mati ni, Allah kata wa daraba lana mathalan. Mereka bawa contoh pada kami. Wa nasiya khalqah. Mereka lupa asal kejadian mereka, siapa yang buat. Qala man yuhyil 'izam. Dia bertanya kepada Rasul kami, siapa yang akan menghidupkan balik tulang-tulang yang dah reput ni? Wa hiya ramim, setelah dia reput. Qul yuhyiha alladhi. Katalah, yuhyi, yang akan menghidupkan dia balik, alladhi, yang telah menciptakan kamu awwala marrah, yang telah menciptakan kamu pada ciptaannya mula. Maka Tuhan itulah yang akan hidup balik. Setiap kali cercaan pada Rasul dia bela ikhwan. Pasal itu ikhwan, kalau kita baca Riyadhus Salihin pun, kita baca Bukhari ke, kita baca kitab-kitab hadis mana ikhwan, kalau kita tidak tahu makna Rasulullah, Nabiullah, kita akan sangkut dalam nak mengamalkan ajaran Muhammad. Kita tak boleh nampak kebesaran dia. Subhanallah ikhwan. Pasal itu penulis ini, Hidayatus Subyan ini, muqaddimah yang dia bawa pada kita, Tarbiyatul Aulad ini, cukup mustahak ikhwan. Kenal asas agama. Daripada ma'rifatullah, ma'rifatud dinul Islam bi'adillati, sampailah ma'rifatu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentang Nabi, perjalanan keseluruhan dia, tak mana juzuk yang kita kena betul-betul kenal. Iaitu pada risalah dan nubuwah. Namanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, daripada Quraisy, Arab, daripada zuriat Ismail bin Ibrahim Al-Khalil. Apakah martabat dia? Nabiullah, Rasulullah. Di situlah kita bermula. Baru kita boleh nampak agama ini apa. InsyaAllah ikhwan, kita akan berbincang lagi tajuk ini untuk berikutnya. Ada perkara yang saya nak sampaikan lagi dalam Tarbiyatul Aulad. Itu yang kita kena sampaikan kepada anak-anak kita. InsyaAllah ikhwan, berjumpa kita pada malam minggu yang akan datang. InsyaAllah kita menghabiskan ujung-ujung tahun ini dengan kita belajar satu dua perkara. Mudah-mudahan membawa kebaikan pada diri saya dan kebaikan pada kita semua. InsyaAllah, wa ila liqa, hayakumullah, barakallahu fikum. Temu janji kita pada minggu hadapan, Sabtu malam minggu. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.